This call is now being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulakan, kita mohon doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Okey. Bila kita baca doa ni? Setiap Bila belajar. Setiap Salah. Setiap nak mula. Setiap nak bermula sesuatu. Salah. Setiap pagi. Setiap lepas subuh. Kenapa baca waktu malam? Nak bagi Iman dengan Akil hafal. Dah hafal belum? Belum. Belum. Okey. Esok baca ya. Setiap hari lah baca. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita teruskan lagi pelajaran kita. InsyaAllah malam ini kita akan belajar hadis yang keempat daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita beri tajuk dekat sini penciptaan ajal dan rezeki. Penciptaan ajal dan rezeki manusia. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi malam ni insya-Allah kita akan belajar matlamat sesi ini. Malam ni kita berharap apabila selesai sesi malam ni kita mempelajari hadis yang keempat daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita akan pelajari kita akan memahami penciptaan manusia dan takdir yang Allah tentukan. Yang ketiga, kita mengenali sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud secara ringkas. Jadi 3 perkara ini insya-Allah kita cuba capai malam ini. Dah bersedia? Dah. Okey. Siapa nak baca yang bahasa Arab ni? Akil ke Iman? Akil baca. Dari atas sekali ya. An Abi
Baca. An Abi Abdurrahman Abdil Abdillu Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wa alaihi huwa wasallam. sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Okay. Inna Inna ahadakum yajma'u yujma'u hulquhu fi batni khalquhu. ummihi khalquhu fi batni ummihi ar arba'ina yawman nutfah nutfah Nutfah. summa yakunu alaqatan misla zalik. Okey, kalau sambung. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Okey. Summa yarsalu ilayhi Yursalu. malak Yursalu. yursalu ilayhi malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat Okey. likat rizkih wa ajalih wa amilih wa amalih Yasakiyun am sa'id wa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu alaihi kitaba wa ya'mal amali ahli ahli nari fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu alaihi kitabu wa ya'malu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, seterusnya terima kasih kepada Ustaz Akil. Seterusnya kita minta Ustaz Iman. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Mas'ud. radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan ciptaannya di perut ibunya sebagai setetes manis selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes
darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilmu ialah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga Sehasta. akan telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan alim neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli syurga, masuklah dia ke dalam syurga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Iman. Okey, jadi hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang menyampaikan hadis ni nama dia Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kami, dan baginda adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ini Nabi SAW ni orang yang selalu cakap benar, tak pernah menipu. Dan orang-orang pun setuju bahawa Nabi Muhammad SAW memang selalu benar. Kalau Nabi SAW cakap, mereka akan kata Nabi cakap benar. Okey. Sesungguhnya, Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya, setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setitis mani selama 40 hari. Maknanya semua manusia, semua kita, Akil, Iman, Pak Long, semua orang, semuanya diciptakan di dalam perut siapa? Dalam perut siapa? Dalam perut ibunya. Bermula dengan air. Dengan air. Nama air tu ialah air mani. Air tu ada dalam perut, air tu nanti masuk dalam perut ibu. Dan dia akan berada dalam perut ibu. Okey, sekejap. Ia akan berada dalam perut ibu selama 40 hari sebagai air, sebagai nutfah. Kemudian dia akan menjadi air tadi, dia akan jadi sedikit darah. Dia akan jadi berubah menjadi darah. Dan dia akan menjadi darah itu selama 40 hari. Di dalam bahasa Arab dipanggil alaqah. Air tadi nutfah. Kemudian dia akan jadi alaqah, segumpal darah. Daripada air 40 hari, lepas tu jadi darah 40 hari, segumpal darah. Kemudian
Daripada darah tu akan jadi apa? Segumpal daging. Baik. Segumpal daging. 40 hari juga. 40 hari jadi air. Mana iman dengan akil dulu. Mula-mula air 40 hari. Lepas tu iman dengan akil jadi darah 40 hari. Lepas tu iman dengan akil jadi daging 40 hari. Ini semua dalam mana? Dekat mana? Dalam perut siapa? Perut ibu. Dalam perut ibu. Kemudian bila dah cukup berapa hari? 40 campur 40 berapa? 80. 120. Selepas 120 hari, apa yang akan berlaku? Akan diutuskan kepadanya seorang malaikat. Kepada siapa? Kepada daging ni. Lepas tu malaikat tu akan tiup padanya roh. 120 hari ni belum hidup lagi. Iman dengan akil belum hidup lagi. Tapi lepas 120 hari, malaikat datang, dia masukkan roh. Kemudian dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bila dah bagi nyawa, bagi roh tu, bila dah bernyawa, lepas 120 hari ni, dia dah bernyawa lah. Masa tu juga malaikat dah tetapkan, dah tentukan 4 perkara. Berapa perkara? Berapa perkara? 4 perkara. Okey. Apa dia? Yang pertama, dah tetap dah rezeki dia. Rezeki dia dah tetap dah. Maknanya 27 hari bulan 8 2021 ni, pagi makan apa? Tengah hari makan apa? Malam makan apa? Esok pagi ada makanan ke tak ada makanan? Tengah hari makan apa? Minum apa? Dah tetap dah. Yang kedua ditetapkan ajalnya. Maknanya ajal akil dengan iman dah tetap dah. Allah Ta'ala dah tetap dah. Ajal tahu tak apa ajal? Tahu tak ajal tu apa? Tengkorak. Bukan. Dan ajal tu bila dia mati. Dia hidup berapa lama? Hidup kita berapa lama? Itu dipanggil apa? Ajal. Tempoh hidup. Contohnya macam Tok Wan kan. Tok Wan ajal dia 63 tahun. 63, 64 tahun. Allah dah tentukan dah. Tok Wan hidup, lepas tu besar, dewasa, kahwin. Lepas tu sampai umur 63, 64 meninggal. Mati. Ini dah tentu dah tulis dah. Contoh lain, kaitan dengan mati lah. Bagi contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berapa ajal dia? Bila ajal dia? Bila dia meninggal? 84. Salah. Nabi Muhammad SAW meninggal masa baginda berusia 62 tahun. 62 ke 63? 62 tahun.
berapa usia dia masa dia meninggal, dekat mana dia akan meninggal. Nabi Muhammad, dia lahir dekat mana? Dekat rumah. Negara apa? Apa nama tempat dia? Malaysia ke? China ke? Nabi Muhammad SAW. Mekah. 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 Nabi lahir kat Mekah. Okey. Nabi lahir kat Mekah, tapi Allah tetapkan Nabi tak mati dekat Mekah. Tapi Nabi mati dekat mana? Dekat Madinah. Allah dah tulis dah. Ajal dia dah, sebelum dia keluar daripada perut ibu dia lagi, dah tertulis dekat mana dia akan meninggal, umur berapa, pukul berapa, semua ada. Okey. Lepas tu yang ketiga takdir dia ni, ketentuan dia ni. Yang pertama tadi rezeki, yang kedua ajal. Rezeki ni makan minum, nikah dengan siapa, nanti ada kereta ke tak ada kereta, ada rumah ke tak ada rumah ke, itu rezeki. Ajal ni bila nak meninggal. Yang ketiga amalan. Allah dah tetapkan dah. Akil iman nanti umur berapa tahun, dah solat berapa dah solat berapa ratus kali ataupun berapa ribu kali, semua dah tulis lah. Puasa setiap tahun berapa kali, berapa tahun akhir dengan iman nanti puasa, semua dah ada tulis lah. Yang keempat, dia ni hidup bahagia ke hidup celaka? Tahu tak, hidup celaka ataupun hidup bahagia? Dia ni hidup dengan bahagia ataupun hidup dengan tak bahagia. Semua tu dah tulis lah. Okay. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata apa lagi? Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta saja, tapi dia telah ditetapkan, takdir dia dah ditentukan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Maknanya, contohnya, katakanlah hamba Allah ni, si fulan ni, Allah dah tetapkan dia hidup selama 30 tahun. 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. 30. Jadi dari kecil dia baik, dia bagus, tak pernah tinggal solat, tutup aurat, tak pernah menipu. Semua tu amalan apa? Amalan ahli syurga. Tapi bila sampai umur 28 tahun, sampai umur 28 tahun, tiba-tiba dia berubah. Dia tak nak jadi Islam dah. Dia kata Islam ni dia kata dia dah bosan solat, dia dah bosan puasa, dia jadi orang Hindu, contohnya orang Hindu, dia tak payah solat, tak payah, ataupun dia jadi orang Kristian, tak payah solat macam orang Islam solat, hari Ahad je pergi gereja. Lagi 2 tahun ni dia jadi orang Kristian, dia tak solat dah macam orang Islam solat, dia tak pergi masjid dah, dia pergi gereja. Lepas 2 tahun dia meninggal. Jadi dia akan jadi ahli apa? Dia akan jadi ahli syurga ke ahli neraka? Neraka. Okay. Ahli neraka.
Okey. Ini satu contoh. Kemudian ada seorang lagi, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Ada orang dia jahat. Macam contoh cerita ahli sihir Firaun. Ahli sihir Firaun ni dia jahat. Lepas tu dia tolong Firaun lawan dengan siapa? Firaun lawan dengan siapa? Tahu tak? Tak. Firaun lawan dengan Nabi Musa. Firaun Musa. lawan dengan Nabi Musa. Lepas tu Firaun dia upah ahli sihir. Dia upah ahli sihir, kumpul ahli sihir ramai lawan dengan Nabi Musa seorang-seorang. Lepas tu masa bila Firaun dah pilih satu tempat, dia pun panggil semua orang. Dia macam stadium lah. Tahu stadium? Tahu. Contohnya macam stadium lah, boleh ramai orang datang. Lepas tu dia tengok Nabi Musa belah sini. Ahli sihir bukan seorang, ramai. Ahli sihir ramai lawan Nabi Musa seorang. Lepas tu bila nak mula lawan tu, dia orang cakap buat dulu, jalan dulu. Tunjukkan kehebatanmu, dia kurang macam tu lah. Lepas tu Nabi Musa kata, kamu mula dulu. Lepas tu ahli sihir pun dia buat, dia lempar tali, dia buat macam ular, jadi ular. Dia banyak ular. Orang-orang yang tengok tali tu nampak macam ular, tapi sebenarnya tali. Sebab dia ahli sihir. Lepas tu Nabi Musa, Allah Ta'ala bagi kelebihan, mukjizat pada dia. Nabi Musa lempar tongkat dia. Tongkat tu jadi ular betul. Ular besar. Ular tu makan semua ular-ular ahli sihir. Lepas tu apa yang berlaku? Ahli sihir tu semua beriman dengan Nabi Musa. Semua jadi geng Nabi Musa. Mula-mula jahat. Lepas tu bila kalah dengan Nabi Musa, dia nampak Nabi Musa ni betul memang utusan Allah. Memang Allah yang hantar Nabi Musa, sebab kuasa dia boleh mengalahkan kuasa ahli sihir tu. Jadi ahli sihir tu mulalah percaya kepada kata-kata Nabi Musa, dan mereka nak ikut Nabi Musa. Tapi Firaun buat apa? Firaun kumpul dia orang ni, Firaun bunuh ahli sihir ni semua. Dan ahli sihir ni dia meninggal, dia beriman sekejap je. Dia melakukan amalan ahli syurga sekejap je. Dia tak sempat solat pun. Tapi dia masuk syurga. Dia jadi ahli syurga. Inilah contohnya yang Nabi SAW kata, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak di antara dirinya dan neraka tinggal sehasta je lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Jadi inilah berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan takdir. Takdir tu tahu tak apa? Beriman dengan takdir. Macam tak tahu nak cakap.
takdir tu apa yang Allah tentukan lah. Macam contohnya Allah dah tentukan Akil dengan Iman ni jadi lelaki. Jadi lelaki lah. Kan? Ada orang Allah tentukan dia jadi perempuan. Jadilah perempuan. Lepas tu Allah Ta'ala tentukan Akil dengan Iman ni jadi anak siapa? Itu semua Allah yang tentukan. Allah yang buat keputusan. Kita boleh buat keputusan tak? Tak boleh. Tak. Dan rezeki yang datang pada kita pun, itu siapa yang tentukan? Sebenarnya Allah yang tentukan. Allah. Cuba bayangkan. Pernah makan apple tak? Siapa pernah makan apple? Angkat tangan. Pernah. Pernah? Macam mana kita makan apple? Ada tanam pokok apple kat rumah? Tak. Jadi macam mana apple tu tumbuh dekat tempat lain, tiba-tiba boleh sampai dekat kita makan. Apa yang atur semua tu? Rezeki tu. Allah. Katalah kita makan apple dari Jepun. Pokok ada kat Jepun. Katalah Allah dah tentukan, esok pukul 5 petang Iman akan makan apple, Akil akan makan orange. Dua-dua daripada Jepun. Jadi pokok apple yang dekat Jepun tu, sebulan yang lepas mungkin dia dah berbuah. Dia dah masak. Pokok orange tu pun dah mula berbuah. Lepas tu petani pun petik. Lepas tu dia masukkan dalam kotak, dia basuh, dia masuk dalam kotak, dia hantar dekat kedai. Lepas tu kedai bawa pergi dekat lapangan terbang. Lepas tu ada pekerja tu bawa naik apple dengan orange tu masuk dalam kapal terbang sampai Malaysia. Lepas tu apple tu dia bawa turun daripada kapal terbang pergi ke kedai kat Tropicana. Pergi dekat apa? Ibu selalu beli buah kat mana? Jaya Grocer. Apple tu dibawa pergi dekat Jaya Grocer dengan orange. Lepas tu tiba-tiba esok ibu pergi beli, bawa balik rumah, bagi Akil apple, bagi Iman orange. Jadi itu takdir, itu susun untuk kita. Okay? Baik, ini ialah berkaitan dengan hadis ini. Seterusnya, siapakah sahabat yang menyampaikan hadis ini kepada kita? Siapa nama sahabat tadi? Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Siapa nama dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni adalah antara sahabat yang awal masuk Islam. Masa tu lebih kurang baru belas-belas orang. Belum sampai 20 orang lagi masuk Islam. Dekat Mekah tu orang lain semua orang kafir. Semua orang tak sembah Allah. Semua orang beribadah kepada patung, kepada berhala.
yang ada belas-belas orang dia yang beribadah kepada Allah. Dan salah seorang ni Abdullah bin Mas'ud. Dan ni bukan orang kaya, dia orang di kalangan orang miskin, orang Mekah. Orang Mekah dia ada di kalangan orang kaya, ada orang yang meniaga, ada orang yang gembala kambing, orang miskin, ada hamba. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni golongan yang miskin. Dan kerja dia ambil upah bela kambing. Kambing orang punya. Dia bela untuk orang tu. Jadi orang tu bayar dekat dia duit upah. Dan macam mana dia masuk Islam, satu hari masa tu Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar lari daripada orang musyrikin Mekah. Orang penyembah bahala ni, dia nak buat sesuatu yang tak elok pada Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka berdua lari daripada mereka, keluar daripada, sampailah jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tengah gembala kambing. Jadi mereka berdua, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar masa tu tengah haus. Jadi bila dia nampak Abdullah bin Mas'ud, masa tu tak kenal lagi. Dia pun tanya, Nabi tanya Abdullah bin Mas'ud, Nabi ke Abu Bakar tanya, boleh tak bagi susu pada kami? Dia Nabi SAW nak beli, Nabi Muhammad SAW ataupun Abu Bakar nak beli. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Ini bukan susu, ini bukan kambing saya tak boleh nak jual, saya tak boleh nak bagi. Bukan kambing saya. Lepas tu Rasulullah SAW tanya, ada tak kambing yang susu? Kambing yang tak ada susu. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata, ada. Ini. Tunjukkan. Lepas tu Nabi SAW pegang dia punya tempat susu apa, tetek kambing. Nabi Muhammad SAW baca Quran rasanya, tiba-tiba keluar susu. Jadi Nabi Muhammad SAW pun minum susu, Abu Bakar pun minum, kemudian mereka bagi pada Abdullah bin Mas'ud minum juga. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud pun heran. Terkejutlah. Nabi Muhammad SAW boleh, orang ni, dia kata, orang ni boleh buat kambing yang tak ada susu, ada susu. Jadi dia pun minta Nabi SAW ajar dia macam mana nak buat macam tu. Dan Nabi SAW ajar Abdullah bin Mas'ud Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud kata, dia belajar daripada Nabi Muhammad SAW 70 surah. Dan lepas tu Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Okey. Jadi inilah dia Abdullah bin Mas'ud. Okey. Seterusnya. Inilah dia tadi gambaran. Tapi ini dah 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Kecil lagi. Mula air dalam perut ibu. Lepas tu jadi darah 40 hari. Lepas tu jadi apa? Jadi daging 40 hari. 120 hari. 120 hari. Bismillah, 120 hari. Jadi mungkin saya silap ni 1 bulan. Jadi 120 hari malaikat datang. Malaikat datang tiup nyawa. Bagi roh dalam baby ni. Bernyawalah baby tu. Okay. Kemudian lepas bayi lahir, apa yang berlaku padanya?
Selepas bayi lahir, apa yang berlaku padanya? Selepas bayi lahir, tak disebut dalam hadis tu. Semua yang dalam hadis tu cerita pasal dalam perut. Masa dalam perut. Dia dalam perut. Alright. Okey. Jadi, itu sahaja malam ini. Maknanya kita dah belajar yang pertama, kita dah baca hadis yang keempat daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita cuba nak faham penciptaan manusia dan takdir yang Allah tentukan. Dalam perut manusia lagi, dalam perut ibu lagi. Macam mana akil dengan iman dulu bermula daripada air, lepas tu jadi darah, jadi daging, lepas tu jadilah satu bentuk manusia lepas ditiupkan nyawa. Kemudian kita juga kenal sahabat Nabi SAW, iaitu ahli syurga, iaitu yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kita kenal sedikit tentang beliau tadi. Jadi itulah sahaja malam ini pelajaran untuk sesi ini. Dan sebelum kita tamatkan, kita tanya beberapa soalan. Kuis ya? Okay, boleh? Boleh ya? Alright. Soalan yang pertama. Tulis jawapan. Siapa yang pantas? Siapa yang betas? Dekat ruangan chat lah. Ruangan chat, ya. Tulis jawapan di ruangan chat. Okay, dah sedia? Dah. Kalau dah sedia, buka video. Siapa dah sedia, buka video. Alright, okay, mula dia. Soalan yang pertama. Pada hari keberapakah malaikat datang memasukkan roh ke dalam daging? Okey, jawapannya ialah pada hari ke-120. Jawapannya ialah pada hari yang ke-120. Okay. Soalan kedua. Apakah pekerjaan Abdullah bin Mas'ud? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Jawapannya ialah mengembala kambing. Maknanya dia bela kambing kan. Dia bela kambing untuk orang. Okey. Soalan yang ketiga. Okey. Siapa berikan contoh melakukan amalan ahli neraka. Kemudian ketika dia hampir nak masuk neraka, tiba-tiba dia melakukan amalan ahli syurga. Berikan satu contoh. Siapakah contoh orang yang seperti itu? Siapakah orang yang disebutkan tadi yang melakukan amalan ahli neraka, lepas tu bila dia nak meninggal
Sebelum dia meninggal, dia buat amalan ahli syurga. Lalu dia menjadi ahli syurga. Jawapannya ialah ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun. Okey. Tahniah kepada pemenang. Itu saja malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bye.